kongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat. Kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan selepas itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke kau. Ibu juga tercampak ke kau. Selepas habis dia buat panggilan, saya tanya dengan dia, kalau kau jatuh dengan keluarga kau, mana kau pun sudah mati. Macam mana kau boleh telefon balik ke radio? Sebab saya selalu argue dengan pendengar saya selalu argue. Saya akan argue untuk mewakili pihak pendengar kan. Kita dapat rasakan feel tu. Kalau kau jatuh, kau sudah mati. Ketika itu dia Isma Halil, satu nama penyampai radio yang popular di zaman 90-an. Dengan kisah-kisah seram di tengah malam, namanya cukup dikenali dengan suara jantannya. Antara kisah yang diingati adalah kisah seorang wanita yang jatuh gaung. Menelefonnya dengan mengatakan supaya menyelamatkan dia dan ahli keluarganya. Kisah ini bermula. sebab macam inilah saudara, terlampau percaya sangatlah kita kena tipu dengan orang. Ya, tipu merosakkan lagi pula tu. Ya, apa punya bangsa tempel. Jam menunjukkan pukul 5.35 petang 27 Ogos 2021. Polis melakukan serbuan ke sebuah rumah di Jalan Semarak Wangsa Maju yang juga dijadikan sebagai konti untuk Bapakku FM yang dikendalikan oleh Isma Halil Hamzah. Serbuan berkenaan dilakukan setelah polis menerima satu laporan daripada seseorang yang tidak dikenali mengatakan rumah tersebut dijadikan sebagai markas dadah. Segalanya menjadi tanda tanya sehinggalah polis menemui satu beg yang dipenuhi dengan dadah jenis cannabis di satu sudut bilik. Polis serta-merta menahan Isma Halil bagi membantu siasatan berhubung kes ini. Pada 27 Januari 2022, Mahkamah Magistrate memerintahkan kes penyampai radio Isma Halil Hamzah yang dituduh mengedar dadah jenis cannabis seberat 409 gram tahun 2021 dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Magistrate Wong Chai Sia mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Pulerani Kaur untuk memindahkan kes berkenaan ke Mahkamah Tinggi. Sementara itu, Peguam Adi Zulkarnain Zulkifli yang mewakili Isma Halil berkata, pihaknya telah menerima laporan kimia daripada Jabatan Kimia yang mendapati berat dadah itu berkurangan dari 409 gram kepada 374.6 gram. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A ADB 1952 dan jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta Sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati. Mahkamah Tinggi pada 27 Februari 2023 mengarahkan Isma Halil Hamzah membela diri. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap pertuduhan berkenaan. Pihak pendakwaan mengemukakan keterangan boleh dipercayai bagi membuktikan elemen kesalahan dalam pertuduhan. Isu dibangkitkan peguam bela tertuduh tiada merit dan tiada sebarang isu mengenai identiti dadah. Sekarang beban terletak pada tertuduh untuk mematahkan anggapan dalam pertuduhan terbabit. Hakim memberi 3 pilihan kepada tertuduh berhubung keterangan bakal diambil. Pilihan pertama adalah memberikan keterangan bersumpah dalam kandang tertuduh yang mana pihak pendakwaan boleh menyoal balas keterangan. Kedua, memberi keterangan dalam kandang tertuduh tanpa mengangkat sumpah dan pendakwaan tidak boleh menyoal balas keterangan. Manakala yang terakhir adalah berdiam diri tanpa menjawab tuduhan. Isma Halil kemudian memilih pilihan pertama. Pada 30 Mei 2023, Isma Halil Hamzah memberitahu Mahkamah Tinggi bilik di tingkat 1 kediamannya di Jalan Semarak di mana beg mengandungi dadah ditemui boleh diakses oleh orang ramai termasuk juruhebah Bapakku FM, kru, pihak pengurusan kedai dan tetamu.
Dalam pernyataan bertulis yang dibacanya, bilik itu bebas digunakan juruhebah untuk berehat dan menunggu giliran ke udara, bersolat dan mengecas telefon bimbit. Sesiapa pun bebas masuk dan keluar dari bilik itu. Dan tertuduh juga tidak tahu beg mengandungi dadah itu kepunyaan siapa. Ini kerana jam 5.35 petang pertama kali tertuduh masuk ke bilik itu, kerana sebelum itu dia baru saja balik dari kampung dan terus naik ke atas masuk ke dalam bilik untuk mengambil tikar sembahyang kerana dia belum sembahyang asar, dan beberapa saat kemudian bilik diserbu polis. Pintu diketuk oleh sekumpulan lelaki berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai polis. Mereka meluru masuk bersama seorang lagi kru, Ismail Zukri, yang ketika itu dalam keadaan bergaring dan menggeledah sebelum bertanyakan mana beg. Tertuduh tidak nampak langsung beg itu. Pegawai polis itu menolaknya dari belakang sambil mengacukan pistol dan mengarahkan dia mengambil sebuah beg yang terletak di hujung katil. Tertuduh kemudian digari dan dibawa ke balai polis serta ditunjukkan kandungan beg mengandungi dadah. Dia terkejut kerana tidak mengetahui kewujudan dadah di dalamnya. Tertuduh ingin tegaskan di sini, juruhebah kru dan pihak pengurusan kedai jualan produk Bapakku FM datang untuk bertugas atau selepas selesai akan melepak di situ untuk berehat, melepaskan lelah dan melakukan aktiviti seperti sembahyang, tidur atau berehat. Sejujurnya dalam pengetahuannya ada antara mereka ini meninggalkan barang peribadi seperti beg, jaket dan komputer, telefon bimbit, beg tangan dan juga beg galas dalam bilik, dan ianya adalah di luar pengetahuannya beg yang dirampas itu kepunyaan siapa. Pada sesi pemeriksaan utama oleh peguam belanya, Datuk Ahmad Zahari Muhayyar, Ismahali berkata, dia tidak mengetahui apa kesalahan yang dilakukan ketika polis mengacukan pistol ke arahnya. Menjawab soalan timbalan Pendakwa Raya, Nur Dayana Muhammad pada sesi pemeriksaan balas, Ismahali berkata, tombol pintu bilik sudah rosak manakala rumah 6 bilik itu disewa sejak 2016 dan dia tidak pasti bayaran sewa kerana semuanya diuruskan oleh isterinya. Nur Dayana mengatakan tertuduh seolah-olah meletakkan kesalahan pada pihak polis apabila mendakwa dia dianiaya walhal ketika serbuan hanya dia seorang dalam bilik berkenaan. Ismahalia tidak bersetuju dengan kenyataan Nur Dayana yang menyatakan dia menipu ketika menyatakan polis membawa orang awam ketika menangkapnya. Sementara itu, isteri tertuduh Nur Haslinda Abdul Manaf 50 tahun ketika memberi keterangan turut menyatakan bilik berkenaan digunakan oleh pihak lain dan bukan eksklusif untuk suaminya. Bagaimanapun, dalam pernyataan kepada polis pada 30 Ogos 2021, saksi pembelaan keempat itu berkata, bilik itu hanya digunakan oleh suaminya untuk berehat dan kali terakhir mengemasnya pada 1 Ogos 2021 serta tidak lagi memasuki bilik itu sehingga suaminya ditangkap. Pada peringkat itu, pihak pendakwaan memohon untuk mengemukakan Nur Haslinda sebagai saksi belot kerana keterangannya di mahkamah bercanggah dengan pernyataan yang diberikan kepada polis. Hakim Muhammad Jamil bagaimanapun memutuskan percanggahan itu kecil dan tidak material serta pihak pendakwaan boleh mencabarnya pada pemeriksaan balas. Pada 31 Mei 2023, seorang saksi memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa memang terdapat sejadah, telekom, pengecas kabel telefon bimbit ditemukan di dalam bilik tersebut yang turut didakwa menjadi tempat rehat juruhebah radio lain. Perkara itu dimaklumkan saksi pembelaan kelima, Nur Fatihah Syukur, 35 tahun ketika pemeriksaan balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Dayana Muhammad dan mengesahkan gambar di tempat kejadian yang ditunjukkan kepadanya tidak mempunyai barangan itu sekaligus bercanggah dengan pernyataan saksinya. Pada 17 Julai 2023, Ismail Hamzah meraung menangis dan sujud syukur selepas dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan mengedar dadah oleh Mahkamah Tinggi. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein menjatuhkan hukuman itu terhadap pengasas Bapakku FM itu selepas pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaannya. Muhammad Jamil dalam alasan penghakiman berkata, mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan dadah dalam beg itu milik tertuduh, manakala bilik dadah itu ditemui boleh diakses ramai orang. Bagi saya waktu saya berehat, saya dah berehat dalam mati selama 2 tahun. Jadi bagi saya berehat dalam hidup, kan, saya akan kembali balik sebab radio ni, DJ ni adalah hidup saya, nyawa saya, kehidupan saya, kan.
dan memberi nasihat, memberi cerita yang benar, memberi kisah benar kepada pendengar-pendengar itu adalah kehidupan saya, makanan saya. So insyaAllah bagi sewaktu saya berehat dan saya akan kembali lagi dengan nafas yang baru lagi selepas ini. InsyaAllah. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Pada 19 Julai 2023, kerinduan selama 2 tahun Ismail Hamzah terhadap ibunya Salbiah Mat Nur 88 tahun kini terubat dengan pertemuan menyayat hati dua beranak itu di kampungnya di Sepang, Selangor. Menerusi perkongsian video di akaun Facebook isteri Ismail, memaparkan anak beranak itu saling berpelukan erat bagi melepas kerinduan yang syarat dengan lindangan air mata mengalir tanpa henti. Nur Haslinda dalam catatannya mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada barisan peguam yang berjuang membantu suaminya sehingga berjaya dibebaskan oleh mahkamah. Ismail yang ditemui media berkata, dia mahu mengotakan janji kepada arwah bapanya untuk menjaga ibu tercinta. Mahkamah telah membuktikan Isma menjadi mangsa fitnah dan sekali lagi angkara kelemahan siasatan polis. Kita wajar mengkritik kredibiliti ini kerana sudah banyak kes-kes yang disiasat secara membuta tuli. Tidak mustahil betapa ramai banduan yang disumbat di dalam penjara sebenarnya adalah kesilapan siasatan dan akhirnya menganiaya orang yang tidak bersalah. Semoga kisah ini dijadikan iktibar biar ada sikap curiga sedikit. Boleh jadi kawan yang kita kenal adalah gunting dalam lipatan. Sekian, terima kasih.